Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak menjalankan satu temu bual tentang kesan pandemik terhadap aktiviti co-curriculum di sekolah. Sebelum saya mulakan temu bual kita, boleh saya minta Puan perkenalkan diri dahulu. Okey, terima kasih ya kerana telah memilih saya untuk temu ramah, di temu bual. Okey, saya perkenalkan diri. Nama saya Zurainiyati binti Muhammad Jazi, berasal dari Pahang tapi telah menetap di Kelantan. Saya mengajar di SK Pulai Condong, Machang, Kelantan selama hampir 18 tahun. Di sekolah saya menjawat jawatan sebagai penasihat bagi kelab dan persatuan kelab Kitar Semula, unit beruniform Pandu Puteri Tunas dan juga kelab catur. Okey. Terima kasih. Jadi, saya boleh teruskan kepada soalan kita terus. Okey, soalan yang pertama. Silakan. Um, Adakah aktiviti co-curriculum masih relevan ketika murid mengikuti pembelajaran secara dalam talian? Okey, pada pendapat saya lah, dengan pengalaman mengajar saya di kawasan luar bandar ni, aktiviti co-curriculum ni tidak relevan sangatlah memandangkan faktor rangkaian komunikasi kan, liputan tu sangat terhad dan juga murid-murid di luar bandar ini memerlukan bimbingan secara menyeluruh daripada guru. Sebabnya berdasarkan aktiviti yang kita jalankan dalam talian, kurangnya respon daripada pelajar-pelajar dan juga kuranglah penglibatan murid. Sekiranya dalam unit catur ada seramai 38 orang yang terlibat secara aktif semasa kita adakan aktiviti itu dalam lingkungan 12 ke 15 orang sahaja. Jadi lebih kurang separuh. Berbanding sebelum ni bila kita menjalankan secara bersemuka, boleh dikatakan hampir semua murid hadir kerana aktiviti ko di sekolah saya dijalankan selepas waktu persekolahan. Jadi murid stay back di sekolah. Okey. Jadi kalau mengikut situasi disebabkan Puan ni mengajar di sekolah luar bandar, jadi ini tidak kelihatan tidak relevan lah kan. Jadi jika kita melihat dari segi perspektif di sekolah di luar sekolah di bandar, Puan rasa relevan tak? Okey, bagi saya kalau di luar bandar capaian internetnya sangat bagus dan dan penglibatan boleh dikatakan majoriti murid bandar mempunyai peranti kan Android ini, telefon bimbit dan juga komputer dan sebagainya. Mungkinlah mereka dapat melaksanakannya dengan jayanya. Tetapi bagi saya, walaupun boleh dilaksanakan secara dalam talian, aktiviti-aktiviti yang memerlukan pengkhususan, maksudnya memerlukan detail. Murid kena lihat bagaimana cara tu dengan secara detail, dengan secara buat sendiri kan. Jadi bila dalam talian tu dia just tengok video je, dia tidak merasai sendiri pengalaman tu. Contohnya pertolongan cemas, cikgu akan membantu membuat penyusunan pertolongan cemas macam mana, cara ikatan kan, kalau unit uniform, cara ikatan apa semua tu, itu memerlukan penglihatan murid ni secara direct lah bagi pendapat saya lah. Itulah.
Jadi dia masih dikira relevan lah kan kalau uh, untuk Iya pelajar kan. bandar. Okey, soalan yang Hmm. kedua. Apakah contoh aktiviti yang sesuai dilakukan semasa musim pengajaran dan pembelajaran di rumah iaitu PDPR? Okey, aktiviti-aktiviti contohnya seperti permainan catur yang baru-baru ni pun apa ni, kami telah mengadakan catur secara online dan banyak juga apa ni persatuan-persatuan catur dari beberapa buah negeri menjalankan catur secara online dan penglibatan murid bermain secara online tu nampaknya yang berminat lah bagi murid-murid yang berminat tu memang ada sambutan lah permainan bercatur dan ada satu lagi JPN di sini telah mengadakan pertandingan contohnya berpidato, ulasan buku secara maya, apa ni, bercerita secara maya dan ada juga aktiviti core yang kami terpaksa buat rakaman lah. Buat rakaman contohnya apa ni, kawat. Kawat ya saya ingat satu tahun kawat kaki. Jadi kami terpaksa membuat rakaman lah. Dengan bantuan guru lah, dengan aktiviti core contohnya berkawat, dengan bantuan cikgu kita buat rakaman dan adalah yang relevannya. Okey, itu saja. Soalan yang ketiga. Bagaimanakah pelaksanaan kegiatan kokurikulum semasa musim PDPR boleh dijalankan? Okey, yang pengalaman saya lah yang mengajar kebanyak apa ni, Google Classroom bagi sekolah-sekolah yang di bandar saya dengar ni mereka menggunakan Google Classroom. Jadi murid yang ada telefon dan capaian elektrik internet yang bagus mereka boleh join Google Classroom. Dan juga apa ni, kita bagikan link YouTube. Contohnya saya mengajar bahasa Inggeris tahun 1 kita bagi link dan murid buka. Dan juga rakaman guru. Guru dah buat rakaman, siap-siap rakaman, kita bagi kepada murid. Begitulah. Soalan seterusnya, apakah kesan baik dan buruk pandemik terhadap kegiatan aktiviti kokurikulum sekolah kepada murid? Okey, kesan baik dan buruk. Okey. Negara kita telah alami pandemik COVID-19 ni jadi satu revolusi, tercetusnya pelbagai-bagai apa ni cara baru untuk guru-guru menaik minat murid untuk belajar. Jadi kesan baik dia antaranya yang aktiviti co-curriculum ni dia dapat menyampaikan maklumat secara apa ni yang menarik perhatian murid. Kita pilih video-video yang menarik dan murid boleh menaik semangat untuk menjawab. Kalau kita bagi kuis, murid menjawab kuis. Kita bagi apa ni elemen-elemen yang menarik perhatian murid lah. Bagi murid sekolah rendah ni dia lebih kepada nyanyian kan yang didik hibur yang boleh menaikkan minat murid dan seterusnya. Apa yang kita bagi tu boleh mencapai objektif pembelajaran yang dilaksanakan lah. Okey, bagi keburukan dia pula, kalau aktiviti co-curriculum ni dia tak adalah kerjasama tu yang kita dalam co-curriculum kan. Aktiviti co-curriculum contohnya kita buat perkemahan dan sebagainya, kita ada kerjasama, adanya toleransi, apa ni saling membantu kan dan sebagainya. Jadi dalam pandemik ni benda tu tak ada lah, tak secapai sebab dia individu, dia duduk di rumah dia kan, aktiviti dia yang untuk sendiri-sendiri lah.
aktiviti berkumpulan, sifat-sifat kepimpinan, nilai murni untuk kerjasama dan sebagainya tidak tercapai lah. Itulah keburukan dia. Okey. Okey, dan yang soalan yang terakhir adalah, adakah kegiatan co-curriculum yang dijalankan semasa musim PDPR masih boleh diteruskan sehingga ke hari ini? Okey, bagi pendapat saya lah, setengahnya masih boleh kita teruskan, kerana ia dapat menghilangkan tekanan murid-murid yang dah stres, tekanan maksudnya mereka tidak boleh beraktiviti. Bila kita buatkan aktiviti secara maya ni, mereka boleh melakukannya dengan panduan dan juga arahan-arahan melalui maya lah. Apa ni, di samping itu juga kerjasama daripada ibu bapa lah sangat penting untuk supaya aktiviti yang kita rancang, yang kita laksanakan secara talian ni dapat dilaksanakan. Okey. Jika tidak keberatan, boleh saya bertanya, contoh aktiviti yang dijalankan ketika sekarang, pada waktu sekarang, contoh kegiatan co-curriculum yang dilakukan pada PKP hari itu dapat masih dilakukan pada hari ini. Macam Puan kan salah seorang guru penasihat permainan catur. Adakah aktiviti pertandingan catur secara online masih dijalankan? Ya. Untuk catur ia masih dijalankan sebab ada beberapa persatuan catur tu dia masih jalankan secara maya. Ada secara online lah, murid terlibat secara online. Contohnya dalam bawah ni ada dari Negeri Pahang, Negeri Sembilan. Maksudnya dia bagi link dan murid boleh berdaftar. Siapa yang berminat. Cuma guru sajalah yang guru survey, murid mana yang minat, guru yang tolong daftarkan untuk murid masuk secara online tu. Di situlah rasanya untuk catur masih relevan lah. Okey. Okey, ada saya nak tambah apa-apa ke? Rasa tak ada dah. Okey, terima kasih kerana meluangkan masa untuk menghadiri sesi temu bual kita pada hari ini. Okey, terima kasih juga kerana memilih saya untuk ditemu bual. Okey, terima kasih. Okay, adakah aktiviti co-curriculum masih relevan ketika murid mengikuti pembelajaran secara atas talian? Okey, soalan dia adalah adakah aktiviti co-curriculum masih relevan semasa proses PDPR? Ya. Okey, semasa pandemik. Okey. Sebenarnya aktiviti co-curriculum ni sesuai di setiap masa. Sebelum, semasa dan selepas. Maknanya semasa pandemik, aktiviti co-curriculum ini bukan kita melihat kepada aktiviti yang boleh berjumpa antara guru dengan pelajar, jurulatih dengan pelajar. Jadi benda ini tetap relevan dengan kaedah yang masa pandemik, iaitu melalui Google Meet, melalui telefon, WhatsApp video, semua boleh berlaku dengan cara latihan yang berbentuk melalui secara online. Dan pelajar juga boleh dibimbing melalui Google Meet. Jadi pelajar berada di rumah, jurulatih atau guru berada di rumah masing-masing dengan kaedah-kaedah yang sudah diberi kepada pelajar. Apakah step dia? Okey, step pertama contoh apa perlu buat. Step yang kedua apa yang perlu buat. Step yang ketiga apa yang perlu buat. Step yang keempat apa yang perlu buat. Benda ini itu amat penting. Aktiviti co-curriculum juga amat penting semasa pandemik kerana ia boleh
menangani stres, menangani perasaan bimbang dan menangani segala permasalahan yang berada di dalam hati pelajar itu. Jadi aktiviti co-curricular amat tepat untuk kita lakukan semasa pandemik untuk menghilangkan rasa boring pelajar dan sebagainya. Okay. Apakah contoh aktiviti yang sesuai yang dilakukan semasa murid menjalani PDPR? Tentang persoalan apakah jenis co-curriculum, apakah jenis sukan ataupun co-akademik untuk kita lakukan semasa PDPR. Sebenarnya ia merangkumi semua keseluruhan. Tak kira lah. Maknanya aktiviti co-curriculum ini sama seperti sebelum pandemik, iaitu pelajar kita boleh melakukan aktiviti sukan, boleh juga melakukan aktiviti co-akademik. Maksudnya, dan juga aktiviti unit beruniform, yang mana pelajar kita boleh dilatih contoh apabila aktiviti sukan, jenis-jenis sukan. Contoh saya ambil satu, bola tampar contohnya. Maknanya guru boleh menyediakan satu video khas untuk step yang pertama, apa yang perlu diajar. Pelajar lihat dan pelajar buat. Ataupun boleh buat juga di Google Meet. Guru jurulatih itu boleh menunjuk ajar secara Google Meet dan diikuti oleh pelajar itu. Okey, aktiviti co-akademik, contoh aktiviti co-akademik yang sesuai. Sebenarnya semua aktiviti boleh dilakukan. Contoh satu saya bagi, aktiviti co-akademik adalah pertandingan nyanyian solo. Dan kita lihat ada ni, maknanya Kementerian Pendidikan Malaysia bahagian BPI itu ada ni menyediakan pertandingan nyanyian solo, lagu kemasyarakatan kepada seluruh rakyat Malaysia, seluruh pelajar-pelajar Malaysia yang ingin menyertai. Alhamdulillah kita lihat dalam berjayanya program itu, yang mana ramai pelajar-pelajar yang menyertai pertandingan itu. Yang maknanya jurulatih sekolah bergugam saja bagi lagu, pelajar menyanyi, jurulatih mendengar apa yang perlu diperbaiki, guru menyediakan minus one. Maknanya semua aktiviti co-curriculum wajar dilakukan dan sesuai dilakukan. Okey, saya bagi satu contoh untuk bahagian unit uniform. Contoh pertandingan kawat. Macam mana guru menyediakan latihan kawat dan diikuti oleh pelajar. Itu amat mudah dan amat bersesuaian dengan zaman pandemik. Sekian. Bagaimanakah pelaksanaan co-curriculum semasa PDPR boleh dijalankan? Okey, berkaitan bagaimanakah pelaksanaan boleh dijalankan? Adakah ia boleh dibuat pertandingan? Adakah ia hanya semata-mata untuk persembahan? Okey, kita lihat. Kalaulah ia berbentuk pertandingan, contoh pertandingan antara sekolah-sekolah, melalui sekolah-sekolah, maknanya sekolah guru jurulatih merakam persembahan daripada pelajarnya. Okey, sekolah A hantar ke pejabat pendidikan daerah yang menguruskan, siapa kami yang menguruskan pertandingan itu. Semua sekolah akan masuk. Juri pun sama. Maknanya dia boleh bergugami, letak dia punya video-video itu di dalam dan juri bersama. Jadi kita lihat pun zaman pandemik sekarang ini, kita lihat sekarang pun sudah berlangsung pertandingan antar di alam maya. Contohnya peringkat PPD,
peringkat daerah, peringkat negeri dan juga peringkat kebangsaan. Jadi amat mudah, sistem penjuriannya sebenarnya amat mudah. Tetapi ada kelemahannya lah sebab dibuat secara rakaman. Ia amat berbeza tetapi ia tetap boleh dilakukan. Sekian. Okay, apakah kesan baik dan kesan buruk pandemik terhadap kegiatan kurikulum di sekolah kepada murid? Okey, kita lihat pada soalan itu, apakah kesan baik, kesan buruk aktiviti kurikulum. Maknanya kesan baik adalah apabila pelajar-pelajar kita sudah diajar, sudah dilatih semasa pandemik. Semasa pandemik, walaupun ia berada di rumah, guru berada di rumah, kaedah-kaedah sudah diajar. Kesan yang baiknya adalah maknanya pelajar sudah menguasai beberapa kemahiran. Apabila selesai pandemik, maknanya tempoh latihan itu ataupun tempoh aktiviti itu boleh dipendekkan. Sebabnya pelajar-pelajar kita sudah dilatih tentang beberapa kemahiran yang sudah diajar semasa pandemik. Itu kelebihan-kelebihannya. Dan kelebihannya lagi adalah pelajar-pelajar kita semasa pandemik itu sudah terkurung, berada dalam kekangan, tak boleh keluar. Apabila berada selepas pandemik, apabila aktiviti kurikulum kita lihat, pelajar-pelajar excited untuk menghadiri aktiviti kurikulum, bersemuka, bersentuhan dengan kawan-kawan yang sebelum ini apabila tidak dapat buat. Jadi benda ni apabila menyebabkan perasaan geram untuk melakukan aktiviti kurikulum, ini menyebabkan aktiviti kurikulum itu berlangsung dengan jayanya, baiknya, dan pelajar dapat menguasai beberapa kemahiran-kemahiran yang saya rasa amat bertuah lah pelajar-pelajar kita dapat meneruskan lagi aktiviti kurikulum. Okey. Ya. Adakah kegiatan kurikulum yang dijalankan semasa PDPR masih boleh diteruskan sehingga ke hari ini? Ya, kita lihat beberapa perkara. Kita lihat dua perkara. Yang pertama, ada aktiviti kurikulum yang boleh kita teruskan dengan secara online. Ada beberapa aktiviti kurikulum yang stop. Memang kita terpaksa bersemuka dan berjumpa. Contohnya sebab aktiviti kurikulum yang melibatkan aktiviti kurikulum yang melibatkan online, Google Meet dan sebagainya, ia menjimatkan kos. Dan sistem perjurian pun amat tepat. Kita lihat contoh dia. Pelajar-pelajar kita melakukan aktiviti pertandingan secara, contoh persembahan pertandingan nasyid contoh. Pelajar-pelajar boleh berada satu kumpulan, tetapi live lah, bukan rakaman, live. Tunjukkan juri berada di satu tempat yang berkumpul ramai-ramai. Ini boleh dilakukan kerana ia dapat menjimatkan kos. Dan kos paling penting. Ini melibatkan ramai pelajar. Kalau pertandingan peringkat kebangsaan, ia melibatkan negeri-negeri, tak perlu berkumpul pelajar-pelajar. Jadi itu boleh diteruskan dengan secara online. Dan kita lihat juga secara ada yang beraktiviti sukan bola sepak, ia perlu dilakukan secara bersemuka dan bertemu. Pertandingan FOS ia perlu dilakukan secara bersemuka. Sekian. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini adalah Ustazah Syahana, merupakan seorang guru di SMK Falah ya.
Jadi kita bersama pada hari ini adalah untuk sesi soal jawab mengenai kesan pandemik terhadap aktiviti kokurikulum di sekolah. Jadi sebelum kita mulakan, ada baiknya untuk kita berkenalan terlebih dahulu dengan Ustazah Syahana. Siapakah beliau di sekolah dan apakah penglibatan beliau dalam aktiviti kokurikulum. Silakan Ustazah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Syihana Fadilah binti Hasan dan saya merupakan guru bahasa Arab di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Falahiyah. Dan dalam bidang kurikulum saya merupakan guru penasihat Kelab Bahasa Arab, Persatuan Bahasa Arab dan juga unit uniform pertahanan awam. Okey, baik. Maksudnya Ustazah banyak terlibat dengan aktiviti kokurikulum. Jadi bertepatan dengan tajuk kita pada kali ini adalah kesan pandemik terhadap aktiviti kokurikulum di sekolah. Jadi kita terus kepada soalan. Jadi untuk soalan pertama, kita ada soalan, adakah aktiviti kokurikulum masih relevan ketika murid mengikuti pembelajaran secara dalam talian? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti soalan tadi, adakah aktiviti kokurikulum relevan? Jadi jawapannya memang relevan dan memang dijalankan semasa PDPC secara atas talian. Kita memang meneruskan aktiviti kokurikulum walaupun kita tidak ke sekolah dan kita melalui fasa pembelajaran secara atas talian. Okey. Jadi memandangkan aktiviti kokurikulum ni relevan, jadi boleh Ustazah bagi contoh aktiviti yang sesuai dilakukan semasa musim pengajaran dan pembelajaran di rumah ni? Okey. Saya ingat sepanjang 2 tahun yang lepas, pada tahun 2020 dan pada tahun 2021, dan pada masa tersebut kita dilanda oleh pandemik COVID-19 tu. Tapi walaupun aktiviti ni memang kita jalankan selaras dengan kehendak kita punya kokurikulum kita. Jadi antara aktiviti yang dijalankan, memang rancak dijalankan, tapi Ustazah bagi perkhususan kepada persatuan yang Ustazah pegang. Antara aktivitinya ialah pidato. Okey, berpidato bahasa Arab atas talian. Satu lagi aktiviti kalimatus sobah. Kalimatus sobah ni impromptu speech. Dia ada satu speech jugalah apabila pelajar diberikan satu tajuk dan mereka diberi kebebasan mengeluarkan idea mengenai tajuk tersebut. Kalau dalam persatuan Ustazah kita kenali dia sebagai kalimatus sobah. Dan satu lagi aktiviti yang rancak jugalah diadakan ialah pelajar melukis peta minda. Peta minda berkaitan dengan subjek bahasa Arab lah, sebab Ustazah terlibat secara langsung dalam persatuan bahasa Arab. Dan aktiviti ini juga diketengahkan sehingga ke peringkat negeri. Bukan sekadar di sekolah saja kita laksanakan, tapi ada juga pertandingan di peringkat PPD, peringkat daerah dan juga peringkat negeri, Jabatan Pendidikan yang dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri.
Tak lupa juga ialah kalau dalam sukan juga diadakan um, perlawanan menjaring bola. Jadi memang aktiviti ini memang rancak dijalankan walaupun kita dilanda oleh pandemik dan pelajar tidak berada di sekolah. Masih boleh dilaksanakan. Okey, menariklah aktiviti-aktiviti tersebut yang mana Ya. bukan pandemik bukan penghalang untuk kita beraktiviti. Ya, betul. Okey, jadi untuk soalan seterusnya, kita ada bagaimanakah pelaksanaan kegiatan co-curriculum semasa musim PDPR boleh dijalankan? Okey. Pelaksanaannya saya rasa lebih mudah sebenarnya. Apabila pelajar diberi kebebasan untuk berkarya sendiri. Mereka diberikan peruntukan masa untuk membuat rakaman. Rakaman pidato, rakaman kalimatus sobah dan rakaman tersebut berdurasi 3 hingga 5 minit, dirakam sendiri oleh pelajar dan muat turun dalam link yang disediakan oleh guru lah. Jadi sebenarnya pelaksanaan dia lebih bebas. Lebih bebas sebabnya pelajar mempunyai masa dan ruang mereka sendiri untuk melaksanakan aktiviti tersebut. Okey, contoh kalau sekiranya pidato memang dibuat secara atas talian rakaman. Pelajar akan membuat rakaman sendiri. Manakala untuk peta minda, pertandingan untuk peta minda, kita guru akan minta pelajar untuk menyediakan sendiri bahan yang perlu mereka gunakan, kemudian berkarya di atas kertas-kertas tersebut dan menghantar karya mereka ke sekolah untuk kita kumpulkan dan diberi markah lah. Dan untuk peta minda ni Ustazah ingat diadakan sehingga ke peringkat negeri dah. Faham. Maksudnya Ya. kita ada baiknya jugalah pandemik ni. Ya, dan pelajar mempunyai masa yang banyak sebenarnya untuk melaksanakan aktiviti ini berbanding dengan pelaksanaannya hanya terhad kepada hari Rabu kalau di sekolah. Tapi dalam semasa pandemik, saya rasa pelajar mempunyai ruang masa yang lebih panjang untuk melaksanakan tugasan yang diberikan kepada mereka. Yalah, masa pelajar pun lebih fleksibel lah. Ya, untuk lebih melaksanakan fleksibel. tugasan. Okey. Jadi untuk soalan keempat ni, Ustazah dah ada sebutkan tadi tentang masa pelajar lebih banyak. Jadi kita nak tahulah kesan baik dan buruk pandemik terhadap kegiatan aktiviti co-curriculum sekolah kepada murid. Okey, daripada soalanan tadi tu, daripada boleh kita boleh kita katakan kesan baiknya tu memang banyak lah ya. Antaranya ialah ramai pelajar menyertai pertandingan-pertandingan yang dianjurkan. Okey, kalau sebelum ni pertandingan seperti itu tidak mendapat tidak mendapat sambutan daripada para pelajar sebabnya mereka terpaksa melakukannya di hadapan rakan-rakan mereka. Tapi kalau untuk di musim pandemik ni, rakaman dibuat sendiri di rumah, jadi perasaan takut kepada berhadapan dengan dengan rakan-rakan ataupun perasaan malu bercakap di hadapan orang ramai dapat diatasi. Jadi Ustazah perasannya apabila aktiviti ini kita anjurkan, banyak penyertaan yang kita terima. Jadi itu sesuatu yang baguslah bagi penganjuran aktiviti-aktiviti sepanjang
musim pandemik. Tu. Itulah yang saya rasa kesan baiknya. Tapi yang kesan buruknya apabila pelajar apa ni masih ramai lagi pelajar yang tidak berminat lah dengan aktiviti macam ni, walaupun kita kata musim pandemik, kalau musim tidak pandemik pun memang mereka tidak menyertai. Bagi orang yang berminat, dia akan mencari aktiviti-aktiviti seperti ini bagi mengisi masa mereka lah, masa lapang mereka. Oh, jadi maksudnya ada yang menyertai tapi yang tak nak menyertai itu tetap jugalah macam tu. Tidak tetap ramai juga, ya. Walaupun kita jalankan secara atas talian. Okay, tapi lebih membuka peluang lah untuk pelajar. Ada Ya. yang terbuka untuk menyertai Ya. aktiviti. Ya. Tapi yang Ustazah dapat dapat katakan ialah jumlah penyertaan tu memang ramai. Itu. Pelajar berani. Dia rasa lebih bebas daripada untuk yang menyertai dijangkakan ke? Ya, kalau kita jalankan secara live, secara berhadapan macam ni, saya rasa penyertaan dia tidak seramai ini. Tapi bila kita buat secara atas talian, ramai yang berani untuk mencuba. Okey, faham. Okey, jadi untuk soalan terakhir, penutuplah untuk kita pada kali ini, kita nak tahu, adakah kegiatan co-curriculum yang dijalankan semasa musim PDPR masih boleh diteruskan hingga ke hari ini? Memang aktiviti-aktiviti ini kita teruskan walaupun bukan lagi di musim pandemik, tapi kita masih meneruskannya dan pelaksanaannya masih ada yang dijalankan secara atas talian, masih lagi apabila pelajar bebas untuk membuat rakaman mereka mengikut durasi masa yang diperuntukkan, dan masih ada yang masih meneruskan pertandingan di atas talian, tapi ada juga pertandingan yang diadakan pada pandemik yang kita buat di atas talian sudah dibuat secara langsung di hadapan pelajar-pelajar lain lah. Tapi memang kita meneruskanlah aktiviti-aktiviti yang kita jalankan pada 2 tahun yang lepas tu semasa pandemik, masih kita teruskan dan kita pergiatkan lagi lah. Okey, jadi maksudnya tiada boleh ditambah baiklah aktiviti yang dijalankan secara atas talian. Okey. Jadi bagi saya rasa setakat inilah sesi temu bual kita, banyak input-input menarik, banyak aktiviti-aktiviti yang boleh saya ambil contoh untuk saya pada masa akan datang, insyaAllah. Jadi dengan berakhirnya soalan tadi, saya rasa tamatlah sesi temu bual kita pada kali ini. Jadi saya ucapkan sekalung terima kasih sangat-sangat kepada Ustazah sudi meluangkan masa dalam kesibukan tugasan guru dalam masa sekarang, sudi meluangkan masa bersama saya. Jadi terima kasih sangat-sangat. Sama-sama.